Cerita Indra dan Deva Danava Siri 1, Rama, ditulis oleh Nick Nabil dan dibacakan oleh penulisnya. Bahagian 1. Kod. Merasai rahang waktu menghimpit, menghembus ke nadi rangka hidupmu. Mengetahui masa berkurang setiap saat. Itulah hidup. Antika Pramudia. Telefon BlackBerry-ku berdering dengan melodi halus, menandakan sudah pukul 5 pagi. Masa untuk aku bangun dan bersiap untuk ke pejabat. Seperti biasa. Dalam mamai aku meraba mencari telefonku untuk mematikan alarmnya. Lalu ku petik suis lampu di tepi katilku dan menarik nafas panjang. Aku bermimpi tadi. Aku cuba mengingati sebutir dua perkara tentang mimpiku. Ular tedung hijau menyeringaikan taringnya dengan bunyi his yang seakan masih kedengaran walau dalam jaga. Tapak tanganku dipenuhi tanah gambut hitam, tapi terasa tiada beratnya. Darah bertitis ke tanah dan sebilah belati. Akhir sekali, suara riuh rendah di sekeliling, tetapi tidak nampak orangnya. Tak dapat aku gagau maknanya. Selepas menunaikan solat, aku ke beranda menanti kaki langit menerjahkan silau mentari pagi. Tiba-tiba suara hatiku berkata, "Inilah harinya." Desis hatiku disambut dengan debaran jantungku yang semakin kencang. Tanpa melengahkan masa, aku terus membuka laptopku dan memulakan operasi memadamkan semua fail dan segala jejaknya menggunakan perisian yang kuperoleh dari pasaran gelap. Ia mampu menghapus 99% jejakku di alam maya. Paling penting, segala yang boleh memusnahkanku ditumpukan hujangnya. Aku mengeluarkan sebuah beg yang sudah kusediakan sekian lama untuk seperkara sebegini dari almari pakaianku. Di dalamnya berisi wang emas dan permata untuk dagangan mudah di perantauan, honey sticks, pisau lipat Swiss dan lain-lain alat kecemasan untuk orang peralihan. Aku tidak boleh meninggalkan jejak yang boleh dihidu jika benar inilah harinya. Aku cuba rileks dan cuba memahami signal dan clue yang aku perolehi dari mimpiku yang menghantui hidupku sejak beberapa tahun ini. Adakah benar nyawaku kini dalam bahaya? Aku telah mengambil keputusan nekat tidak lama dahulu supaya mencuba mempercayainya dan mempelajari apa yang mampu tentang cara menyelamatkan diri dalam keadaan kecemasan dan diburu. Tetapi masalahnya, aku diburu siapa? Bila? Bagaimana? Dan kenapa? Selesai sarapan pagi dengan protein lebih supaya aku dapat bertahan lebih lama jika aku tidak dapat makan lagi untuk waktu yang lebih lama. Aku paksakan diri untuk melahap seberapa kunyah lebih lagi memandangkan kemungkinan ia adalah makananku yang paling enak untuk terakhir kali untuk beberapa tempoh yang aku sendiri takkan pasti. Dengan langkah diiringi doa, aku menuju ke pejabatku yang terletak di ibu kota Kuala Lumpur. Aku sampai ke bumbung bangunan yang berdekatan dengan bangunan pejabatku dan aku cuma memerhati jika ada yang luar biasa. Pada pukul 9 pagi, waktu pejabat sudah bermula. Tiada apa yang luar dari kebiasaan. Berinjak 9.01 pagi, aku mengambil keputusan untuk menyelinap ke pejabatku menggunakan pintu sisi dari tingkat atas bangunan pejabatku. Tidak sekali-kali melalui ruang lobi di bawah. Semuanya nampak normal. Namun di hatiku seperti mahu memberontak, mengatakan ia terlalu biasa, seakan-akan dipentaskan. Setiba di pintu sebelah tangga kecemasan, aku menganggap papan kekunci
identifikasi yang memerlukan aku mengakses kod untuk memasukinya. Dengan menggunakan kod failsafe yang aku curi dari orang IT, pintu tangga ini dapat dibuka tanpa dikesan siapa pembukanya. Malah di dalam sistem ia masih tidak terbuka. Jika memang benar ada pihak yang akan memantau keluar masuk pejabat ini ketika ini. Aku menyelinap masuk ke tingkat pejabatku dengan cuba lari dari ruang lingkup kamera CCTV yang bertaburan dalam pejabat ini. Dari kocekku, ku ambil telefon prabayar yang berdaftar nama seorang imigran dan ku buka ke sistem menghantar SMS-nya. Dalam satu draft yang telah aku simpan tertaip satu perenggan kod perintah komputer. Aku menekan butang send kepada nombor yang aku hafal, bukan dengan mudahnya. Satu nombor yang melebihi 8 digit kerana ini adalah nombor aliran sistem rangkaian IT security pejabat ini. Message sent. Kod komputer itu akan memastikan perintah untuk semua CCTV untuk tidak merakam lagi apa yang akan berlaku di dalam bangunan itu dalam masa 30 minit yang akan datang dan memadamkan segala 30 minit yang lepas. Di waktu ini, sistem CCTV akan memainkan kembali paparan imej video dari stok lama rakamannya yang telah aku sertakan dalam kod perintah SMS itu tadi. Untuk sampai ke kawasan pejabatku, aku perlu blend in supaya tidak dicurigai. Dengan pakaian pejabatku, tona gelap biasa dan cara jalanku cepat dan sebolehnya mengelak dari diendah, aku sampai ke tempat di mana aku dapat memerhati bilikku dari jarak beberapa meter. Dengan hanya dinding yang menjadi penghalang, aku mengambil risiko untuk mengerling ke arah pejabatku. Mungkin fobia dan paranoiaku ini berkesudahan dan tiada perkara aneh dan membahayakan keselamatanku berlaku. Itulah harap dan desus hatiku. Namun harapanku meleset apabila dari bilik pejabatku yang berdinding kaca kesemuanya itu dipenuhi dengan beberapa anggota polis lengkap berhelmet dan berbaju kalis peluru sedang mengalihkan fail-fail komputer, malah sedang menscan perimeter pejabatku. Mungkin untuk mencari bug rasanya. Bug atau peranti. Di kalangan polis berbaju kalis peluru itu ternampak beberapa orang berpakaian segak yang aku rasa orang mata-mata yang mengetuai operasi ini. Tak semena-mena terlihat kelibat bosku, VP Strategi dan Business Intelligence, Manaf Oratab, dengan cemas cuba menerangkan kepada mata-mata yang seperti menyoalnya tanpa henti. Atau adakah Manaf yang cuba membersihkan namaku dan menghapus kekeliruan di pagi ini? Aku menekan diriku serapat mungkin ke dinding dan mengambil keputusan bahawa aku tidak akan punya peluang lagi untuk melepaskan diri jika aku terus di sini. Jikalaupun ini semua hanya satu kekeliruan, aku rasa lebih baik aku cuba memahaminya, dan pada ketika ini aku tak akan pernah tahu siapa yang boleh aku percayai. Seperti mengingati sebuah permainan dalam komputer, iaitu bagaimana jalan pintas termudah untuk keluar dari labirin penuh tipu daya. Aku mulakan langkah dan tidak pandang ke belakang sedikit pun. Dalam masa lebih kurang 11 minit, aku telah berada 3 blok jauh dari bangunan pejabatku. Setiap kali aku mengambil nafasku, aku seakan terdengar seperti ada suara memanggil di belakangku. Atau sudah ada mata yang telah menangkapku dan sedang menunding jari ke arahku. Jadi aku tidak boleh tersalah langkah. Perlu fokus dan ikut rancangan. Peta keluar yang telah aku kaji dan hafal beribu-ribu kali dan aku mainkan dalam fikiranku seperti mainan filem yang menjadi realiti. Masalahnya, hari ini, inilah realiti. Dengan hanya mengambil beberapa hela nafas panjang sahaja, aku percepat langkahku menuju ke tebing Sungai Gandus. Sungai teh susu yang menyusuri kota metropolitan Kuala Mat. Di hujung mataku aku perasan kelibat kereta polis dan beberapa dari ejen persikan dan polis yang berpakaian biasa. Mereka mungkin cuba untuk menjadi orang biasa,
namun perlakuan mereka menafikan mereka orang biasa. Kalau diperhatikan, setengah mereka boleh dilihat sedang bercakap-cakap dengan alat bantu komunikasi yang terselit di wayar telinga mereka. Adakah ini semua untuk menjejakku? Tak mungkin. Apa yang telah aku buat sampai mengakibatkan perhatian sebegini besar skalanya? Aku menuju ke bawah jambatan, di mana aku telah tinggalkan bagku tadi. Dari sini aku akan menyusuri jalan tebing sungai ini, sehingga sampai ke kawasan berdekatan pinggir kota, di mana orang yang akan membawaku ke destinasiku akan menunggu. Ini bermakna aku akan berlari, masih di dalam kota, tetapi mengikut telahanku jika jalan keluar masuk sudah dipantau. Kalau sampai begitu, aku perlu menyelinap keluar. Helikopter? Tak boleh, terlalu obvious. Kereta? Mesti disekat. Lagipun jam di kota ini, lebih-lebih lagi di waktu pagi sebegini. Motor? Cepat dan laju. Tetapi dengan sistem kawalan CCTV yang bersepah di jalan raya, kelibatku akan dihidu juga. Sebab itulah aku perlu mengikuti jalan sungai. Jam di tangan menunjukkan sudah hampir 10 pagi. Mereka di pejabat sudah pasti perasannya aku tidak menghadirkan diri ke pejabat. Dan jikalau mereka sebenarnya menanti untuk memerangkapku, sebaik saja aku melangkah ke bangunan pejabatku. Mereka menunggu dalam kehampaan. Setiap gerakku diawasi sekurang-kurangnya 50 meter dari bangunan. Jadi dengan kelibatku yang masih tidak kelihatan dan panggilan telefon yang tidak diangkat, mereka tentu merasa bibit panik.